Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan bagaimana akupuncture elektronik iDoc akupuncture kita ni boleh membantu merawat pesakit diabetes. Pertama kalinya suka saya nak kongsikan apa yang dari pandangan orang founder Aku Life sendiri kan mengatakan bahawa terdapat banyak pandangan tentang bagaimana penyakit diabetes itu wujud. Dan kalau kita tengok dalam secara normalnya ataupun secara biasanya, di kalangan kita mengatakan bahawa penyakit kencing manis atau diabetes itu berpunca daripada gula, kan, daripada gula itu sendiri. Dan terdapat banyak kempen-kempen tentang bagaimana untuk mengurangkan gula yang ada di dalam masyarakat kita lah. Sama ada kempen kurangkan gula, kempen tolak gula dan pelbagai, kan. Tapi kalau mengikut kaedah awatan perubatan Cina, kan, gula itu adalah salah satu faktor yang penting untuk dielakkan. Tetapi yang paling penting sekali, yang paling utama untuk dielak, untuk kita jaga adalah dalam bagaimana sistem tubuh badan kita sendiri, bagaimana kita nak kawal. Sebab dalam ini saya sebut tentang perubatan Cina lah, kan, ada banyak kaedah, kan. Of course, kalau kita kaedah konvensional, kita jumpa doktor, kita jumpa di hospital, doktor akan beri penerangan dan suruh kita kawal gula lah, kan, kawal gula. Tapi kalau saya sebut dari segi pandangan kaedah rawatan perubatan Cina, kan, this is satu ilmu yang baru lah, satu ilmu yang lain, dan tak perlu kita nak sempitkan tentang dengan satu kaedah rawatan saja, kan. So melalui kaedah rawatan perubatan Cina ataupun Chinese medicine, mereka mengatakan bahawa punca kepada diabetes adalah bila kita punya sistem pankreas kita tidak dapat berfungsi dengan baik, lemah ataupun tidak dapat lemah, gagal dan tidak berfungsi dengan baik. Okay. Pankreas kita adalah satu organ dalam tubuh badan kita yang berfungsi secara, kalau secara sains dia banyak dia punya istilah dia, tapi saya sebut secara ringkasnya adalah pankreas ni fungsi dia adalah dia mengeluarkan pankreas ni adalah fungsinya adalah berkait rapat dengan bagaimana dia membantu menukarkan gula, kan, menukarkan gula yang kita ambil seharian ke dalam badan kita kepada tenaga. Bila pankreas ini tidak mampu menukarkan gula kepada tenaga, maka gula yang masuk dalam badan kita akan keluar juga, akan menjadi gula juga, kan. Itu penting, kan. Tetapi dalam sukatan yang terkawal lah, kan. Contoh kalau gula kita perlu ambil gula, contoh seharian, contohlah dalam dia punya level dia adalah 50. Tapi kalau kita ambil lebih, contoh 60, kan, itu menjadi isu jugalah. Itu menjadi sesuatu perkara yang perlu dititik beratkan jugalah. Tapi kalau kita bukan orang yang memang yang ambil gula yang terlampau banyak, kan, ambil gula yang terlampau banyak, kita kawal gula kita, contoh kalau 50, jadi 50 ni fungsi pankreas adalah nak menukarkan level gula yang 50 ni kepada tenaga, kan. Sebab gula penting juga. Kalau kita tak ada gula dan dalam badan kita akan lemah tanpa tak ada tenaga, kan. Jadi itu penting. Kalau kita tengok orang sukan, orang sport, kan, kenapa dia orang minum air gas, kan, air yang tenaga yang banyak 100 plus, minum air, tapi kita tengok tak ada dia orang kencing manis pun. Itu penting sebab dia orang bakar balik gula yang mereka gunakan melalui air minum, yang air manis-manis yang dia minum tu, air gas yang dia minum tu, dia tukarkan balik kepada tenaga, kan. Jadi sebab tu kalau kita penting, kalau kita tengok kalau dekat hospital, macam mana, kenapa orang yang kalau kita nak cek kencing manis, hospital akan bagi kita gula, kan, bagi kita minum gula, dan dalam tempoh beberapa selepas ni waktu tu dan terus akan dicek gula, kan. Itu bagi saya adalah contoh yang
contoh yang paling simple lah, yang kita selalu jumpa kalau orang diabetes nak check kencing manis kan. Kencing manis macam mana kan. Jadi berbeza. Kalau pankreas contoh orang yang umur dah 50-60 tahun, diberi gula minum dan dalam tempoh sejam atau 2 jam selepas tu kita akan check tahap bacaan gula dia, reading gula dia. Of course dia punya pankreas dia adalah taklah seaktif sebagaimana pankreas orang yang muda lah kan. Kita tengok kalau orang muda, kalau mungkin kita bagi dia minum gula kan, bagi minum air gula 1 botol, mungkin dalam tempoh 1 jam atau 2 jam pankreas dia telah proses gula tu menjadi tenaga. Mungkin dengan aktifnya dia orang berlari, bersukan, jadi gula tu telah ditukar menjadi tenaga. Jadi itu sedikit lah bagaimana kaedah rawatan tradisional menafsirkan bagaimana penyakit diabetes itu terwujud kan. Okey, bagaimana untuk kita rawat kalau melalui rawatan Chinese medicine, kita akan rawat diabetes ini melalui akupuncture kan. Kalau kita tengok, kalau dekat point akupuncture yang disediakan oleh pihak Aqualife kan, bagaimana kita nak rawat akupuncture, ini adalah poin-poin yang terlibat. Kita tengok ini adalah poin-poin yang terlibat kan. Poin yang terlibat, kalau ini adalah tapak tangan kiri kita kan. Kalau kita tengok kat sini, poin yang tertentu adalah gula darah kan, lemak darah dan sampai semua sekali lah. Dan paling penting kalau kita tengok kat sini, yang ketiga adalah ketak cernaan pankreas. Ketak cernaan pankreas ni maksudnya pankreas kita tak dapat gagal menjalankan fungsinya yang asalnya untuk membantu menukarkan gula tu menjadi tenaga kan. Okey, apa yang perlu kita buat kalau kita tengok kat sini? Kalau kita tengok dalam buku ni, poin-poin ni kita akan puncture dia kan. Kita akan point dia melalui iDoc akupuncture Aqualife ni kan. Kita akan puncture dia, kita akan buka laluan tenaga untuk rawat penyakit-penyakit ni kan. Rawat penyakit ni, kalau kita tengok ni, saya bacakan mungkin tuan ni, mungkin anda semua tak dapat lihat. Okey, poin yang tertentu yang terlibat adalah gula darah kan, lemak darah, ketak cernaan pankreas, akupoin hati, hati sendiri, pundi empedu, radang pundi empedu, limpa, akupoin ginjal, ginjal sendiri, kekurangan dalam ginjal ni kidney, kita punya kidney itulah kan, buah pinggang kita, perut, radang kolon dan diabetes tu sendiri kan. Semua poin-poin ni ada dalam buku, ada dalam kita punya ada dalam manual yang diberikan bersama dengan device yang kita belilah kan. Inilah poin-poin tertentu. So bila kita puncture ni untuk orang yang diabetes kan, for sure dia akan rasa sakit pada level 1, 2 dia akan sakit. Kalau reading bacaan gula dia lebih daripada mungkin 20, mungkin dia akan terasa sikit lah. Saya nak share satu cerita lah. Masa saya pergi ke ke rumah pelanggan kita di Perak, saya ada tanya kepada pelanggan kita kan, bagaimana tahap bacaan gula dia lah, tahap bacaan gula dia sebelum dan selepas dia konsum ubat diabetes kan. Pada sebelum dia konsum ubat diabetes kan, bacaan gula dia adalah 18, 17. Tapi saya boleh pasti kan, saya make sure, saya boleh cakap bahawa bacaan gula dalam badan kita ni adalah tidak statik kan, dia akan fleksibel kan. Mungkin kalau kita hari ni kita makan lemang, kita makan benda-benda yang manis benda yang manis yang tinggi karbo, kemungkinan kalau kita esok kita pergi hospital, mungkin bacaan gula kita akan tinggi kan. Berbanding kalau kita dah makan macam-macam lah, lemang, kita makan benda yang karbohidrat tinggi, makan benda yang bermanis tinggi, kita minum air manis tinggi, minum air bergas. Berbanding kalau kita ambil masa hari ni kita ambil masa lepas 1 bulan ataupun 1 minggu, 2 minggu kita pergi check hospital, mungkin kadar gula kita akan rendah kan. Jadi pihak hospital tak boleh tidak, dia rujukan mereka adalah reading itu sendiri kan. Sebab tu kita jumpa orang yang pelanggan kita yang tadi saya jumpa kat Perak tu, saya tanya dia kalau sebelum 18, kalau selepas konsum bacaan gula dia 6, tapi ada efek, ada kesan sampingan kan. Saya tanya dia apa kesan dia. Dia cakap masa bacaan gula dia 18 kan, masa bacaan gula dia 18, 17 kan,
Dia cakap kalau pergi hospital, kalau pergi mengajar, dia cikgu bila mengajar ke sekolah, dia kurang mengantuk, dia aktif, dia sihat kan, dia rasa diri sihat, cuma bacaan gula je lah 18 kan. Tapi selepas dia konsum ubat diabetes dia, kesan sampingan yang dia dapat adalah dia kurang bermain lah, kalau pergi sekolah kadang mengantuk, tapi bacaan gula dia 6. Kadang saya pernah tanya soalan, mungkin soalan tu agak mungkinlah banyak, mungkin agak tak manis, tapi saya saja tanya, mungkin saya gurauan pada dia. Saya cakap kepada dia, kalau macam tu baik bacaan gula cikgu 18 pada bacaan gula cikgu 6. Sebab bacaan gula cikgu 18, cikgu orang yang aktif, pergi ke sekolah, tak mengantuk, tak apa semua. Saya bergurau, bukan itu fakta lah kan, saya bergurau, dan dia pun terfikir jugalah kan. Okey, itu salah satu contoh lah yang kita tengok. Jadi ini adalah poin-poin yang tertentu yang perlu dititik beratkan, dan kita akan akupuncture sampai dia sihat kan. Sebab kita ada satu customer kita, ada pelanggan kita yang menggunakan iDoc Acupuncture secara konsisten dalam tempoh 4 ke 5 bulan. Beliau boleh mengurangkan kadar penggunaan ataupun kadar pengambilan ubat kencing manis dia, dan ubat kencing manis dia mungkin daripada hari-hari makan, mungkin seminggu sekali makan, macam tu lah. Tetapi bila dia check, walaupun seminggu sekali makan ubat kencing manis kan, seminggu sekali makan ubat kencing manis dengan waktu tu sebelum, dia buat eksperimen untuk diri sendiri lah. Minggu pertama selepas dia 5-6 bulan guna iDoc Acupuncture ni, dia buat tanpa berhenti ubat hospital. Dia tengok, dia check bacaan gula dia 5-6. Tapi selepas 5-6 bulan, dia check semula kan, dia terfikir bagaimana kalau saya kurangkan pengambilan ubat kencing manis, saya nak tengok macam mana bacaan gula saya dengan hanya saya konsisten menggunakan iDoc Acupuncture ni kan. iDoc Acupuncture ni secara konsisten hari-hari digunakan, dan kita akan puncture dekat point ni lah, yang pada manual ni, point diabetes ni kan, beri tumpuan pada situ. Dan apa yang menakjubkan adalah selepas beberapa hari, selepas seminggu dia kurangkan pengambilan ubat dan hanya konsisten menggunakan iDoc Acupuncture, bacaan gula dia still lagi 5 atau 6, 5 dan 6 tanpa ni. Ini bermakna, ini kalau mengikut Chinese medicine atau mengikut Aculife ni, itu bermakna sistem pankreas dia, sistem organ pankreas dia telah mampu menukarkan gula kan yang ada dalam badan dia kepada tenaga. Dan dia memang seorang yang bertenaga, seorang cikgu juga, cikgu pencen. Alhamdulillah telah memberi kebaikan pada dia dengan cara istiqamah dengan menggunakan iDoc Acupuncture ni. Okey, seterusnya akan datang saya akan sharekan lagi tentang apa-apa penyakit yang boleh dirawat melalui iDoc Acupuncture ni, insya-Allah. Terima kasih.